Ketika saya mahu masuk tidur, Munir datang bersama dengan isterinya memberitahu bapa mertuanya kemalangan di Tanjung Malim. Emak mertuanya juga ada bersama semasa kemalangan tersebut. Adik iparnya yang berumur 12 tahun juga ada. Kejadian ini berlaku dalam tahun 1979. Sebenarnya tidak ada apa-apa cerita pelik mengenai Ustaz Badur bapa mertua Munir ini dalam kemalangan jalan raya tersebut. Disebabkan saya berkawan baik dengan Ustaz Badur, maka kemalangan yang menimpanya itu diberitahulah oleh Munir kepada saya. Ustaz Badur terlibat dalam kemalangan itu kira-kira jam 11 malam semasa balik dari Taiping ke Kuala Lumpur. Kemalangan itu tidaklah pula teruk sangat. Dia jika beranak dimasukkan juga ke hospital Tanjung Malim. Ustaz Badur yang teruk sedikit. Malam itu saya minta maaf kepada Munir kerana tidak dapat pergi ke hospital Tanjung Malim untuk melawat Ustaz Badur. Sebenarnya dia pun bukanlah hendak mengajak saya ke hospital di Tanjung Malim, cuma untuk memberitahu saja mengenai kemalangan yang menimpa Ustaz Badur. Dia tahu benar hubungan baik saya dengan Ustaz Badur, hingga kalau saya datang ke rumahnya, saya tidak akan silu-silu terus masuk sampailah ke dapur. Seminggu kemudian baru saya melawat Ustaz Badur di rumahnya di Segambut. Ketika saya sampai, dahi Ustaz Badur masih lagi melecet dan bawah matanya kelihatan lebam biru. Manakala Mak Seha, isteri Ustaz Badur, terbaring tidak boleh bangun kerana sesak nafas sejak kemalangan. Dia tidak boleh duduk lama-lama kerana badannya pun gemuk sedikit. Anaknya yang berumur 12 tahun bernama Zaklul bersimin tangan, tetapi dia tersengih-sengih bila ditanya mengenai kemalangan tersebut. Sono Ustaz. Macam Miro jatuh tunggat balik. Dia memberitahunya ketawa. Dekat Seleko, belum sampai Tanjung Malim kalau dari sini. Dekat situlah. Ustaz Badur memberitahu. Kalau nak cerita nanti orang tak percaya. Ustaz pun tahulah. Orang sekarang ni mana nak percaya cerita-cerita lembaga halus ni. Mereka kata semua ni tahyul. Ujarnya mencebikkan bibir. Mak Seha ni tak boleh bangun. Baring aja lah ya. Saya menegur Mak Seha kerana dia terkial-kial bangun hendak bersama bercerita. Sikit-sikit boleh juga bangun Ustaz, kata Mak Seha gagahi juga untuk duduk. Dia memang tidak senang diam kalau saya berkunjung ke rumahnya. Ada sahaja yang dihidangkannya, terutama kalau waktu makan nasi. Sekiranya saya bergurau bertanyakan mana ulam, dia akan cepat-cepat pergi ke belakang rumah mengambil pucuk gajus. Cepat-cepat pula menumbuk sambal belacan perah dengan asam limau. Ustaz Badur pula membakar petai kerana petai bakar lebih sedap dibuat ulam katanya. Hubungan mesra antara saya dengan Ustaz Badur dan keluarganya ini sudah terlalu rapat betul. Kadang-kala kalau saya lama tidak datang ke rumahnya, baik Ustaz Badur maupun Mak Seha mula menyuruh menantunya Munir untuk menghubungi saya. Munir pula memang berkawan rapat dengan saya sebelum itu lagi, dan dia akan memberitahu saya bapa mertuanya berpesan suruh datang ke rumah. Lagi tak laju pun Ustaz, beritahu Mak Seha termengah-mengah juga menahan sakit di dada. Entah macam mana boleh terbabas, tapi memang makcik nampak macam ada perempuan melintas masa tu. Jadi sebab itulah agaknya orang tua tu tak dapat nak kawal kereta. Jelasnya mengingat-ingatkan peristiwa tersebut. Itulah puncanya. Bukan saya aja yang nampak, makcik ni pun nampak, ujar Ustaz Badur meramas-ramas lengannya yang masih sengal-sengal. Saya nampak perempuan pakai baju serba putih dia lintas jalan. Jadi sebab itulah saya nak elakkan dia sampailah kereta saya ini terbabas, kata Ustaz Badur menunjukkan sikunya, lengannya dan dadanya yang luka dan melecet. Saya pun nampak Ustaz. Zaklul mula menyampuk. Saya yang pergi kat ayah tanya siapa yang melintas. Dia tersengih-sengih juga. Itulah pengalaman Ustaz Badur
Kalau mau dikatakan mengantuk hingga keliru, terpandangkan di tengah jalan ada perempuan memakai serba putih melintas. Masakan isterinya Mak Sihat dan anaknya Zaklul juga ternampak lembaga yang sama. Ustaz Badur tidak mengantuk. Apa yang dilihatnya itu memang pernah dilihat oleh pemandu-pemandu lain ketika melalui jalan tersebut. Walaupun di situ memang banyak selekoh, tetapi keadaannya tidaklah berbahaya sangat kalau dalam keadaan suasana yang biasa. Tetapi apabila ada gangguan, pemandu-pemandu tidak akan dapat mengawal kereta. Perkara yang sama berlaku juga kepada seorang kawan saya dalam perjalanannya mahu balik ke Johor melalui jalan Mantin di Seremban. Tiba-tiba sahaja kereta yang dipandunya, stering keras tidak dapat dipulas lagi. Akhirnya keretanya terus menjunam ke dalam gaung, iaitu Seleko sebelum sampai ke Beranang. Pada malam itu Ustaz Badur balik dari Taiping setelah menghadiri majlis perkahwinan anak saudaranya. Disebabkan dia orang berniaga, terpaksalah dia balik juga ke Kuala Lumpur kira-kira jam 6 petang. Dia berhenti juga di pertengahan jalan untuk sembahyang maghrib dan isyak. Di Ipoh, dia berhenti juga untuk makan. Hanya apabila sampai berhampiran Tanjung Malim, dia merasakan angin bertiup sejuk. Hujan turun renyai-renyai. Mak Seha mengingatkan Ustaz Badur supaya tidak membawa kereta laju kerana dia sudah mendengar mengenai jalan selepas Tanjung Malim itu. Sering orang bertemu lembaga memakai serba putih berdiri di tengah jalan. Kadang-kadang lembaga itu duduk pada cermin kereta menyebabkan pandangan tertutup. Ustaz Badur pula tidaklah berdiam diri sahaja. Dia membacakan juga ayat-ayat suci Al-Quran yang terlintas di kepalanya semasa memandu. Sementara Zaklul duduk di belakang tidaklah tidur. Walaupun usianya masih lagi kanak-kanak, memang dia suka tidur kalau di dalam kereta. Hujan renyai-renyai turun tidak berhenti hingga sampai ke tol. Selepas tol, Ustaz Badur bercadang mahu singgah dahulu di Pekan Tanjung Malim untuk berhenti minum kopi, tetapi Mak Sihat tidak mahu. Dah dekat nak sampai, buat apa nak berhenti lagi? Ujarnya membantah kerana dia mahu segera sampai di rumah. Zaklul juga bersetuju dengan emaknya. Dia tidak mahu berhenti minum terlebih dahulu. Banyak minum nanti, banyak pula kencing, Katanya nakal. Disebabkan anak dan isterinya tidak mahu berhenti, Ustaz Badur pun tidak merasa seronok untuk singgah di Tanjung Malim. Kalau awak nak berhenti minum, berhentilah dulu, nanti kempunan pula. Mak Seha mengingatkan dia. Aku seorang saja minum buat apa? Rungut Ustaz Badur. Setakat dia seorang saja yang mau minum kopi, buat apa disinggah di Tanjung Malim yang terpaksa menyimpang jauh ke dalam sedikit. Lebih baik berhenti di gerai-gerai yang ada di tepi jalan. Dia mahu singgah di Pekan Tanjung Malim kerana mahu mencari kuih pau yang terkenal di Tanjung Malim itu. Melepasi kawasan perkampungan, tibalah di Seleko yang gelap. Kiri kanannya pokok-pokok ketaya rimbun menjadikan kawasan di situ bagaikan diserkup. Hujan renyai-renyai masih lagi turun, tetapi jalan tidaklah begitu licin. Sampai di kawasan Seleko itu, Ustaz Badur tidaklah memecut sangat. Lagipun orang tu sepertinya memang tidak suka membawa kereta laju. Apa yang putih tengah jalan tu, ayah? Zaklul menudingkan jari telunjuk ke hadapan. Orang nampaknya tu. Mak Sihat tergamam sedikit. Orang gila agaknya merayap tengah malam macam ni. Rungutnya apabila nampak lembaga berpakaian serba putih marah menuju ke kereta. Ustaz Badur cuba menekan brek, tetapi terasa breknya tidak mencengkam. Dia menjadi kelam kabut kerana brek sudah ditekan kuat, tetapi tidak memberi bekas. Kereta semakin hampir dengan lembaga berkenaan. Mahu tidak mahu dia terus merempuh dan merasa keretanya bukan melanggar lembaga tadi, sebaliknya menerpa ke tebing. Semasa keretanya terbabas, Ustaz Badur lama terduduk di bangku depan. Dia tidak tahu apa yang sudah berlaku. Hendak dikatakan pingsan tidak pula, kerana dia sedar apa yang berlaku ketika itu. Dia tahu Zaklul yang mula-mula keluar dari kereta dan memanggilnya. Mak Seha juga tergamam. Dadanya tersendal ke hadapan, tetapi dia juga tidaklah pingsan.
Dia masih ingat Zaklul memanggil-manggilnya, suruh keluar. Dalam hujarannya renyah itulah Zaklul menahan sebuah kereta yang sedang hendak menuju ke Ipoh. Dengan bantuan pemandu itulah, mereka bertiga dibawa ke hospital Tanjung Malim. Ketika ini Zaklul tidak sedar bahawa tangannya patah semasa kereta terhumban ke tebing. Setelah sampai di hospital, barulah dia merasa tangannya sakit. Pemandu yang menolongnya itulah juga yang menelpon menantunya Munir memberitahu tentang kemalangan tersebut. "Mujurlah juga ada orang yang mahu menolong saat-saat begini," ujar saya sambil melihat kesan melecet pada dahi Ustaz Badur. "Orang tua macam ni lah. Tentulah dia orang nak tolong. Lagipun inilah sebahagian dari pertolongan Allah juga," katanya perlahan. Memang pada zahirnya kita melihat makhluk yang membantu kita dalam kesusahan demikian. Tetapi sebenarnya hati makhluk itu digerakkan oleh Allah supaya memberikan pertolongan. Inilah yang dimaksudkan oleh Ustaz Badur, pertolongan dari Allah itu. Bagaimana kisah dia terserempak lembaga berpakaian putih di Tanjung Malim hingga menyebabkan keretanya terbabas itu tidaklah mendebarkan sangat hatinya. Masa ini dia sempat membaca Qul Huwallah beberapa kali. Sebab itu dia dapat merasakan kemalangan yang menimpanya itu tidaklah berat. Biasanya kalau kereta terbabas di situ, jarang orangnya selamat. Kalau tidak pun kereta akan remuk teruk, terumban ke bawah gaul. Malah semasa Zaklul keluar dari kereta, memang Ustaz Badur membaca Fatihah 17 kali. Diikuti dengan ayat kursi 17 kali dan surah Yasin. Dalam masa inilah Faklul menahan sebuah kereta yang dalam perjalanan menuju ke Ipoh. Pemandu kereta itu berbangsa Cina, telah menolong Ustaz Badur sehingga semua kesnya selesai. Kira-kira jam 3 pagi, barulah lelaki Cina itu meneruskan perjalanannya ke Ipoh. "Begitulah Allah memberi pertolongan," kata Ustaz Badur tersenyum. Tiba-tiba saja lelaki Cina itu lalu dan terus bersusah payah menolong saya. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kita akan sedar bahawa itulah pertolongan Allah yang sebenar-benarnya. Dia menjelaskan dengan terharu. Saya mengangguk-anggukkan kepala. Tidak heran kepada saya mengapa Ustaz Badur berkata demikian. Kerana orang yang bertakwa kepada Allah sentiasa bersyukur di atas segala pertolongan yang diterimanya. Kita berterima kasih kepada orang yang menolong, tetapi bersyukur kepada Allah kerana kudrat dan iradat yang juga menyebabkan orang tersebut datang memberikan pertolongan. Kadangkala inilah yang disalahartikan oleh mereka yang ingin mempelajari ilmu. Saya pernah didatangi oleh seorang pemuda yang beria-ia sangat mahu mendapatkan ilmu yang boleh mengalahkan musuh. Saya memberitahunya bahawa tidak ada ilmu itu pada saya. "Kenalah awak cari orang lain untuk berguru, kerana saya tidak pernah belajar ilmu macam tu," kata saya. "Kalau awak mau kalah musuh, janganlah cari musuh," ujar saya sengaja bergurau. "Tapi Ustaz, kalau kemenyan sebesar lutut tak dibakar, mana nak ada bau?" Dia masih mendesak mahukan saya mengajar dia, sedangkan saya sebetulnya tidak ada ilmu sedemikian. Disebabkan dia bersungguh-sungguh sangat mendesak, saya pun menyuruh dia menghafalkan doa Haikal. Tidak lama kemudian dia datang memberitahu bahawa doa yang saya ajarkan itu tidak memberi bekas kerana dia telah diserbu oleh beberapa orang lelaki. "Dia tu pukul awak?" tanya saya. Pemuda itu menggelengkan kepala. "Tetapi dia mengancam mahu memukul saya," ujarnya macam kesal. "Apa salah awak?" soal saya lagi. "Dia tuduh saya ganggu adik perempuan dia." Beritahunya masih tidak puas hati kerana dia menuduh saya mengajar doa yang bukan dihajatinya. Pemuda itu memberitahu dia telah dikepung oleh 7 orang pemuda. Masing-masing ada membawa senjata. Dia balik dari menghantar seorang gadis yang baru dikenalinya. Tetapi salah seorang pemuda itu mendakwa wanita itu adiknya dan seorang lagi adalah tunangnya. Dalam keadaan tergamam dia membacakan doa yang saya ajarkan itu. Tidak lama kemudian 7 orang pemuda itu pun pergi meninggalkan dengan memberi amaran supaya jangan mengganggu gadis berkenaan. Pada sangkaan pemuda itu apabila dibacakan doa tersebut, maka 7 orang pemuda yang mengepungnya itu akan terpelanting seperti daun-daun kering ditiup angin.
Sepatutnya awak bersyukur kepada Allah kerana pemuda itu tak jadi memukul awak. Saya mengingatkan dia bahawa pertolongan Allah selalunya datang secara tidak kita sedari. Kalau awak nak tengok dia terpelanting, itu bukan kuasa kita, kata saya seterusnya. Itulah yang saya katakan bahawa orang yang tidak mengerti apa itu pertolongan Allah sukar untuk saya memberitahunya, terutama pemuda-pemuda yang gairah mahu mendapatkan ilmu kebatinan. Mereka merasa apabila dibacakan doa-doa tertentu, maka musuh yang dihadapi akan terpelanting ataupun sebagainya. Yang penting kita jangan mencari musuh. Kalau kita tidak mencari musuh, tentulah diri kita tidak ada musuh. Anehnya, mereka mencari ilmu kerana mahu menentang musuh, bukannya untuk berserah diri kepada Allah. Sebab itulah saya bersetuju dengan Ustaz Badur bahawa dia sentiasa bersyukur walaupun mendapat kemalangan jalan raya ketika itu. Dia bersyukur kerana tidak menderita akibat kemalangan itu. Di samping ada pula orang yang mahu menolongnya ketika itu. Terserempak lembaga tu tak pelik sangat pada saya, Ustaz, beritahu Ustaz Badur tersenyum. Ada lagi yang pelik kalau Ustaz nak dengar, katanya mengingatkan sesuatu. Inilah yang seronoknya kalau saya bertemu dengan Ustaz Badur. Ada saja cerita yang hendak dicakapkan kepada saya. Dia memang kaya dengan pengalaman, malah pernah kena tahan oleh British sebelum mereka dahulu kerana penglibatannya dalam gerakan Islam. Tetapi pihak British menuduhnya sebagai puak pelampau. Lama juga dia ditahan di Melaka sebelum dipindahkan ke Morib. Dalam masa dahinya masih lebam-lebam akibat kemalangan jalan raya itu, dia masih bersemangat mahu menceritakan dengan saya mengenai pengalamannya yang lain. Ustaz nak cerita tentang kena tahan dulu ke? Tanya saya mengusiknya. Mana boleh kisah macam tu juga. Kisah tu dah habis dah. Negeri kita dah merdeka, buat apa lagi nak dikenang? Dia tersengih-sengih kerana saya selalu mengusiknya untuk mengetahui kisah-kisah dirinya semasa ditahan oleh British dahulu. Kadang-kala dia memang enggan menceritakan balik kisah semasa ditahan di khemah tahanan dahulu. Ketika itu mereka tidaklah menerima layanan yang sempurna. Makan pun diberi nasi kawah. Kekotoran tahanan dalam khemah terpaksa dibersihkan sendiri. Kalau tidak, semua kawasan akan berbau busuk dengan najis. Dia banyak mengenali tokoh-tokoh utama yang sama ditahan dahulu, tetapi enggan memberitahu sama ada tokoh-tokoh itu mengenali dia. Saya orang kecil, Ustaz. Manalah dia orang nak kenal, kan? Katanya mengukir senyum. Saya tahu Ustaz Badur memang suka merendahkan diri. Ceritanya yang dikatakan oleh Ustaz Badur lebih pelik dari cerita dia terbabas kereta kerana terserempak perempuan berpakaian putih di Tanjung Malim. Itu berlaku dalam tahun 1976. Ketika ini dia mendapat tahu kawannya yang tinggal di Puchong telah meninggal dunia di Hospital Besar Kuala Lumpur. Kawannya itu, si Salihin, sudah lama menderita sakit. Sudah 2 minggu Salihin terlantar di hospital kerana mengidap sakit parah perut. Disebabkan Puchong adalah jauh, jadi Ustaz Badurlah yang diharapkan oleh isteri Salihin. Manakala Ustaz Badur pula tidaklah keberatan menolong kawannya ini, apalagi dalam masa kesusahan demikian. Saya ini teruk sangat sakitnya, Ustaz, beritahu Salihin terketar-ketar sewaktu Ustaz Badur melawatnya pada jam 2 petang. Nafas Salihin juga kencang turun naik, tetapi dia begitu tabah menahan kesakitan yang menyeksa. Jangan banyak fikir, Lihin, kata Ustaz Badur menahan kesedihan kerana ketika ini Salihin juga ada di sisinya. Awak ingat, awak sakit aja sudah. Yang lain tu biar kita semua usahakan. Dia mengingatkan kawannya itu supaya bersabar. Di sini Ustaz samalah dah macam keluarga kami. Salihin tersenguh-senguh terharu kerana budi Ustaz Badur kepadanya terlalu banyak semenjak 2 minggu dia dimasukkan ke hospital. Selama itu memang Ustaz Badur, suami isterilah yang mengambil berat terhadap dirinya. Sudah menjadi perangai Ustaz Badur pula, apabila berkawan dia sanggup bersusah payah membantu apabila kawannya menghadapi kesulitan. Bagi Mak Sihat, sikap suaminya itu memang sudah difahaminya sejak mula lagi. Sebab itu, dia juga turut sama bersusah payah membantu keluarga Salihin. Disebabkan dia ada kereta, jadi senanglah dia mengulangi Salihin di hospital. Dan sekiranya isteri Salihin mahu mandi atau berehat, maka akan dibawanya ke rumahnya.
Semua jasa baik Ustaz Badur ini sangat menambat hati Solihin kerana saudara maranya sendiri tidaklah seperti Ustaz Badur. Kalau Ustaz banyak kerja di kedai, tak payahlah susah-susah jenguk saya, ujar Solihin lagi. Hei, jangan banyak ingat Lihin, awak tu sakit. Ustaz Badur memarahinya kerana dia tidak meminta jasa baiknya dibalas orang. Dia hanya menolong Solihin bukan saja disebabkan kawan, tetapi makhluk Allah yang memerlukan pertolongan. Ketika dia balik meninggalkan Solihin, kira-kira pukul 3 petang, kawannya itu kelihatan riang walaupun menderita sakit. Dia tahu Solihin terlalu tabah menahan kesakitan yang dideritainya. Solihin seolah-olah menyembunyikan kesakitannya untuk menggambarkan kegembiraan dengan jasa baik yang dicurahkan oleh Ustaz Badur selama ini. Saya balik dulu ya Lihin. Nanti malam saya datang pula, beritahu Ustaz Badur. Dia berdoa biarlah Lihin nanti cepat sembuh. Penyakit Barah memanglah berbahaya, tetapi doktor memberi jaminan penyakit Solihin masih boleh diselamatkan. Malah Solihin juga sudah kelihatan lebih segar kalau dibandingkan dengan sewaktu dia dimasukkan ke hospital dahulu. Pembedahan yang dijalankan ke atasnya juga memuaskan hati doktor. Kira-kira pukul 6 petang, Ustaz Badur diberitahu oleh isteri Solihin bahawa suaminya telah meninggal dunia. Jadi, terpaksalah dia meminta Ustaz Badur mengurus kehendaknya membawa jenazah itu balik ke Puchong. Mendengarkan kawannya sudah meninggal dunia, memang Ustaz Badur rusuh juga disebabkan isteri Solihin bukanlah tahu sangat apa yang perlu dibuat. Lebih kurang pukul 6 petang, Ustaz Badur sampai ke hospital. Jenazah sudah dimasukkan ke mortuari, iaitu rumah mayat. Isteri Solihin hanya menangis saja di kantin kerana tidak tahu apa lagi harus dibuat. Dia hanya menunggu kedatangan Ustaz Badur. Kepada Ustaz Badur sajalah diserahkan semua urusan untuk membawa jenazah suaminya balik ke Puchong. Tidak lama kemudian barulah adik Solihin dari Sungai Besar datang setelah diberitahu oleh Ustaz Badur melalui telefon. Mujurlah Kahar, iaitu adik Solihin, cepat mendapat berita dan terus sahaja datang ke Kuala Lumpur. Dengan adanya Kahar, iaitu waris terdekat Solihin, urusan untuk membawa balik jenazah lebih mudah. Di samping itu juga, anak-anak Solihin juga diberitahu oleh Kahar. Solihin pun hanya mempunyai 2 orang anak perempuan sahaja. Masing-masing sudah mengikut suaminya. Semasa Solihin sakit, mereka tidaklah dapat berulang ke hospital, tetapi menjaga rumah Solihin di Puchong. Lagipun, mereka mempunyai anak-anak yang kecil. Menjadi kesulitan pula untuk membawa budak-budak itu menziarahi datuknya. Oleh itu, mereka biarkan emaknya sahaja yang menjaga Solihin di hospital. Sementara Ustaz Badur yang memahami kesulitan keluarga berkenaan bersedia pula memberikan jasa baktinya menolong sesama insan. Sehingga jam 8.30 malam barulah Ustaz Badur bersama Kahar dapat menguruskan untuk membawa balik jenazah Solihin ke Puchong. Setelah doktor mengesahkan Solihin meninggal dunia, jenazahnya pun diantar ke rumah mayat. Semasa mereka mengambil jenazah Solihin di rumah mayat, kedua-dua menantu Solihin pun sampai. Ini memudahkan lagi kerja mereka. Akub, iaitu menantu Solihin yang tua, disuruh memandu kereta Ustaz Badur dengan membawa isteri Solihin dan Mak Sihat menemankannya. Sementara Rasul, menantunya yang muda bersama-sama Ustaz Badur dan Kahar membawa jenazah dengan kereta yang diberi oleh pihak hospital. Terima kasihlah Ustaz. Jasa Ustaz ni tak dapat kami bayar dengan emas ringgit. Isteri Solihin tersengguk-sengguk menangis apabila jenazah suaminya dibawa masuk ke dalam kereta jenazah. Jangan menangis, Cik Sum. Kita selesaikan dulu Solihin ni. Lepas tu barulah nak cakap apa pun, sahut Ustaz Badur sambil menolak Solihin masuk ke kereta jenazah. Mak Seha juga menarik Sum ke dalam kereta supaya dia tidak berlautan menangis. Memang Sum terasa sedihnya bukan kerana kematian Solihin, tetapi sejak 2 minggu Solihin dimasukkan ke hospital, saudara mara yang lain tidak dapat melawat. Sebaliknya Ustaz Badur yang hanya kawan suaminya sanggup berulang alik mengambil berat tentang diri suaminya di hospital. Sampailah Solihin meninggal dunia, Ustaz Badurlah tidak kenal penat, lelah membantu. Aku membawa kereta Ustaz Badur balik dahulu ke Puchong. Dia tidak dapat mengulangi bapa mertuanya ke hospital selama ini kerana bekerja sebagai pemandu kereta, iaitu membawa lori JKR. Tentulah sukar mendapat cuti yang lama.
itu pun dia sudah menyuruh isterinya menjaga rumah mertuanya. Selepas semuanya siap, mereka pun membawa jenazah Salihin balik. Kahar dan Ustaz Badur duduk di belakang bersama jenazah, manakala Rasul menantu Salihin duduk di hadapan. "Alhamdulillah, selamat semuanya," kata Ustaz Badur memandang Kahar. Kahar mengangguk. Dia juga merasa lega kerana masalah di hospital sudah dapat diselesaikan dengan bantuan Ustaz Badur. Kadang-kadang untuk mendapatkan kereta mayat bukanlah mudah kalau kita tidak tahu bagaimana caranya. Ustaz Badur dapat menguruskan kerana dia juga mengenali beberapa orang pegawai di hospital berkenaan. "Esoklah kita kebumikan," beritahu Kamar Lemah. "Malam ni tak sempat, lagipun dah pukul 8.30, ujarnya sambil melihat jam di tangan. "Iyalah, eloklah besok saja," sambut Ustaz Badur. Sekali-sekala Kahar mengeling ke arah jenazah abangnya yang terbujur kaku. Tetapi kadang-kadang bergerak-gerak juga mengikut gegaran kereta berlari kencang. Dia tidak peduli sangat jenazah itu bergerak dalam keadaan kereta laju. Apabila masuk ke jalan menuju ke Puchong, selepas jalan kelang lama, Kahar cepat-cepat menepuk bahu Ustaz Badur bila dilihatnya tangan jenazah terkeluar dari selimut yang menyelubunginya. Berdebar juga Ustaz Badur melihat tangan yang terkeluar itu bergerak-gerak. Tetapi dia segera mengingatkan bahawa gegaran kereta itu yang menyebabkan tangan tersebut bergerak-gerak. Kahar mula merasa takut kerana tidak mungkin tangan yang bergerak-gerak itu disebabkan oleh gegaran kereta. Dia mula gelisah. Mukanya jelas gemetar kerana jelas tangan itu bukannya bergerak disebabkan gegaran kereta. Mustahillah abangnya masih hidup kerana sudah 4 jam dimasukkan ke dalam bilik mayat yang sejuk seperti peti ais itu. Ustaz. Dia memanggil Ustaz Badur. Ustaz Badur tahu Kahar ketakutan. Oleh itu cepat-cepat dia memegang tangan jenazah yang terkeluar untuk dimasukkan semula ke bawah selubungnya. Tetapi sebaik sahaja dia memegang tangan berkenaan, sekaligus tangan itu memagut tangannya pula. Kahar sudah mahu terjun melarikan diri, tetapi segera ditahan oleh Ustaz Badur. "Hus, nak apa ni?" jerka Ustaz Badur memberanikan hati. Bagaimanapun dia tidak melepas dari membaca ayatul kursi. "Nak minum, minta air," sahut Salihin yang sudah meninggal dunia itu, cuba mengangkat kepala. "Tidur dulu. Kau tidur dulu. Balik ke rumah nanti baru minum." Sengaja Ustaz Badur mengeraskan suaranya. Jenazah Salihin pun diam sehingga sampai di rumahnya di Puchong ternyata Salihin masih hidup. Apabila dibawa ke rumah, terus dia minta air. Satu malam itu menjadi tertanya-tanya bagaimana Salihin yang sudah disahkan mati itu boleh hidup semula. Malah sudah hampir 4 jam dimasukkan ke dalam rumah mayat yang sejuk seperti ais. Bagaimanapun 11 hari kemudian barulah Salihin meninggal dunia. Sekali lagi doktor mengesahkan bahawa dia benar-benar telah meninggal dunia. "Itulah kuasa Allah yang lebih besar dari terserempak lembaga berpakaian serba putih itu," ujar Ustaz Badur tersengih-sengih mengerling ke arah saya. "Perkara di Tanjung Malim tu perkara kecil bagi saya, Ustaz. Tetapi perkara orang yang telah disahkan mati ni sudah dimasukkan ke dalam peti sejuk hampir 4 jam. Kemudian hidup semula sehingga 11 hari di rumah lebih besar ertinya. Kalau kita mahu memahami akan kebesaran Allah," keluhnya sambil mengesap pelupuk mata yang mula digenangi oleh air keharuan.